kalau kita biarkan kucing yang terkena parvovirus, memang dia akan mati. Itu sahaja jawapan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Welcome back to my channel PJ Share. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat kan? Okey, baik. Untuk perkongsian hari ini saya nak cerita tentang korang kalau ada kucing, kucing penyakit yang famous ataupun yang biasa menyerang kucing. Sekiranya kucing korang sakit tu, tambah pula kucing yang kita sayang, mungkin dia akan dikena penyakit parvo atau feline parvovirus. Okey, satu penyakit yang biasa, penyakit tu biasa menyerang kucing. Maksudnya kalau kucing tu sakit, biasanya yang menyerang itu adalah virus parvo. Tapi dia bukanlah penyakit yang biasa, yang bukan biasa tu maksudnya tak menyebabkan kematian, tapi penyakit tu dia berbahaya kerana mampu menjadikan kucing tu mati ataupun menemui ajalnya. Okey, ni adalah pengalaman saya sendiri. Bagaimana kita nak merawat kalau korang kena parvovirus. Ini contoh kucing saya, Miko. Sekarang dia dah dewasa, dah tua dah juga. Sebab saya kena virus ni, kucing ni Miko ni kena virus ni dalam 3 tahun lepas lah, 3-4 tahun lepas, dan mampu saya pulihkan. Masa tu saya mencari maklumat bagaimana nak merawat parvovirus, dan kebanyakan orang bagi pelbagai cadangan, dan ada juga yang menyebabkan mati. Kucing ni kucing biasa saja, kucing kampung, bukan kata kucing apa dia ni yang hebat lah. Okey, jadi bagaimana nak merawat? Okey, sebelum tu saya nak bagi dia punya kita nak cam bagaimana kucing yang terkena parvovirus ni. Mula-mula dia akan jadi diam. Dulu ni dia dah tua, dalam 7 tahun dah. Cuma saya bela dia dari kecil lagi. Anak saya suka main, sama umur dia dengan anak saya. Anak saya umur 7 tahun, sekarang dia pun dah 7 tahun. Tu saya tahu dia umur berapa, kalau tak memang tak tahu kan. Jadi masa tu anak saya sayang sangat. Dia suka melompat-lompat, bergurau. Tapi satu masa dia tukar personality dia. Dia menjadi daripada aktif menjadi tak aktif. Jadi risaulah. Kemudian dia tak lalu makan. Okey, bagaimana kita nak cam, nak tahu dia punya kena parvovirus ni? Pertama antaranya, kita boleh pergi jumpa dengan veteriner ataupun jumpa doktor haiwan lah. Cek, kemudian dia akan keluar result untuk kena parvo. Tapi kalau kita tak nak pergi jumpa doktor ke macam mana, dia asalnya kucing ni dia aktif. Masa tu dia muda lagi, memang dia akan melompat-lompat, seronok lah. Tapi satu masa tu dia jadi lembik. Tak lalu makan, cirit, dia punya najis dia tu cair, apa dia ni, tak lalu makan, badan dia jadi panas, dan bila sebenarnya saya bawa dia pergi veteriner, saya bawa dia pergi ke satu klinik haiwan lah yang ada di Kuala Kangsar tu. Dia cek, okey, dia kata kucing awak memang confirm kena parvovirus, dan dia kata untuk parvovirus ni dia tak ada ubat. Okey, kalau korang sayang sangatlah pada kucing korang tu, bagaimana kalau korang tak nak bagi dia kena parvovirus? Antaranya adalah wajib kena vaksin. Vaksin tu mesti hidup. Kan vaksin kan biasanya hidup 6 bulan, setahun. Bila tamat tempoh tu, pergi vaksin lagi, tambah sampailah maknanya dia dalam keadaan vaksin tu hidup. Sebab kucing saya ni saya lepaskan. Bila lepaskan, dia akan berkawan dengan kucing-kucing kampung lain, dan sekiranya kucing ni kena parvovirus, dia akan menyerang kucing-kucing mana pun yang ada sekitar dalam beberapa ratus meter di dekat rumah kita, keliling rumah kita tu. Kucing lain datang minum air yang sama ataupun berkawan dengan dia, bergaduh dengan dia, mesti kucing tersebut akan dijangkiti juga dengan parvovirus. Jadi bagaimana nak rawat parvovirus ni? Yang dicadangkan oleh doktor, bagaimana susah pun mesti kena bagi makan kepada kucing tu. Kucing ni bila kena parvovirus,
dia tak nak makan. Jadi dia akan jadi makin lembik. Jadi antara cadangan yang doktor bagi tahu saya, dia kata kena bagi makan juga kepada kucing. Bagaimana tu? Usaha kita lah. Bagaimana kita nak bagi dia makan. Antaranya kita kena blend korang blender, isi ikan, isi ayam, kemudian masukkan ke dalam picagari, masukkan ke dalam mulut dia. Bagi dia telan, barulah dia mampu untuk berdiri balik. Dia akan jadi lembik, memang tak berdaya sungguh. Dan kalau kita biarkan kucing yang terkena parvovirus, memang dia akan mati. Itu sahaja jawapan dia. Jadi antara lagi, saya beberapa rawatan yang saya buat, saya bagi makan makanan tu, kemudian air kita kena bagi, mesti dia kena minum air, sebab dia macam keadaan dia tu macam dia sakit tengkuk dia ni. Mungkinlah macam dia nak telan tu susah. Itu kita kena blend tadi. Okey, seterusnya saya jumpa orang kampung. Di antara yang dicadangkan juga adalah menggunakan rawatan rumput helikopter. Okey, untuk kita kenal rumput kapal terbang, helikopter. Okey, ni dia. Kita dah jumpa dah dia. Kau tengok ni, dia punya belakang dia, bilah dia ni macam helikopter. Okey, jadi kita cabut lah. Okey, ni kita dah dapat untuk dia banyak. Biasanya pokok-pokok ni dia ada je dalam semak-semak, dalam tepi-tepi jalan kat rumah kita. Okey, tapi ni bukan disahkan oleh klinikal tak ada doktor sahkan. Ni macam kita kena denggi lah. Korang makan sup korang makan sup ketam, air serai, doktor tak ada pun cadang macam tu. Dia menjadi satu petua zaman berzaman lagi. Begitulah. Okey, korang kena kenal rumput helikopter ni. Okey, dia ni rumput helikopter ni, dia atas dia ni betul macam helikopter. Tapi cuma dia beza dia tak berpusing je. Korang rebuskan rumput ni, rebuskan, dan air tu kita seduk guna picagari, bagi minum pada kucing. InsyaAllah saya lakukan ni dalam seminggu jugalah. Seminggu tu saya dah nampak dah dalam sehari ke sehari tu dia punya peningkatan, dia punya kesihatan tu. Dan yang paling penting ini yang memang doktor suruh, mesti kena bersihkan kawasan dia. Sebab virus tu dia hidup. Sangkar dia, bekas makanan, bila korang bagi tu kena cucikan terus. Bulu dia yang basah-basah tu korang kena bersihkan. Sangkar bersihkan, sembuh kawasan tu dengan Dettol, untuk supaya virus tu tidak aktif pada masa tu, supaya virus tu tidak aktif. Dan antaranya juga kucing yang kena parvovirus ni, dia akan berbau busuk. Bau tu bau busuk sungguhlah. Jadi untuk melawan virus ni hanyalah antibody yang ada pada kucing itu sahaja. Maksudnya kalau kucing tu tidak divaksin, tak ada kekuatan untuk melawan virus tu, korang mesti kena bagi dia makan. Tu yang paling utama sekali. Sebab dia memang tak akan makan, tak akan buka mulut, terjelir. Malam pun kena bangun bagi makan, pagi esok pun begitu. Bersihkan, sembuh dengan Dettol. InsyaAllah hasil dia Miko sampai sekarang masih hidup. Jadi kalau korang, contohnya korang sayang, saya nak kata sayang itu sayang haiwan, manusia kepada haiwan lah. Taklah macam sayang pada anak-anak sayang lagi kan. Tapi sayanglah sebab kita bela dia masa dia kecil lagi. Sama pula umur anak saya yang sulung tu, 7 tahun sampai sekarang dia masih, alhamdulillah, masih hidup. Jadi saya terdetik nak share dengan tuan-tuan, dengan kawan-kawan, kalau korang ada kucing yang sayang, yang sakit, cubalah dengan rawatan rumput helikopter ni. Okey, jadi itu sahaja. Okey, satu lagi, ada juga orang kampung kata, cuba kamu bagi madu. Madu kan dia menguatkan antibody kita. Dia mengikut apa yang saya tanya. Saya tanya juga doktor tu. Dia kata
sebenarnya madu dengan kucing dia tak ngam. Dia contoh macam madu bukan rawatan untuk semua binatang. Ada dengan kambing dia tak sesuai, dia begitu. Dia macam alahan. Begitu juga. Kambing kan kena air tak boleh. Tapi binatang lain kena air tak apa. Dia begitulah sebenarnya. Dia kata madu tidak sesuai untuk kucing. Cuma ada saya jumpa kawan tu orang kampung tu, dia bagi juga madu. Tadi tak dia kata sihatlah juga kucing dia. Baik. Korang cubalah apa pun, cuma madu yang saya tanya sendiri, doktor dia kata tidak selari dengan kucing. Okey. Jadi terima kasih kerana sudi menonton. Korang boleh komen-komen sekiranya apa yang nak saya kongsikan atau tuan-tuan nak kongsikan pengalaman tuan-tuan merawat penyakit parvo yang menyerang kucing. Jumpa lagi. Jangan lupa korang tekan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.